إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 16, baris yang ke-11 daripada atas. Muka surat 16, baris ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan al-hasil ini ringkasan ataupun kesimpulan. Dan al-hasil ini ringkasan. Yang dinafikan itu, yang dinafi pada la ilaha illallah. Yang dinafi itu salah suatu daripada dua perkara. Salah suatu daripada dua perkara yang dinafikan pada kalimatut tauhid la ilaha illallah. Mana dua perkara ni? Pertama daripada dua perkara, segala Tuhan yang disembah dengan sebenar pada wakil yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dinafikan pada kata la ilaha illallah, segala Tuhan yang disembah dengan sebenar pada wakil yang lain daripada Allah. Mana apa ni? Hanya Allah jua Tuhan, tiada Tuhan yang sebenar selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala Tuhan yang disembah dengan sebenar pada wakil, ataupun haqiqah ataupun nafsul amri, satu makna sahaja. Wakil, hakikat, nafsul amri sama makna. Yang terdahulunya disebut dengan yang disembah dengan sebenar pada hakikat. Yang terdahulu baris yang kedua daripada atas tu, baris yang kedua dari atas, maka baris pertama daripada atas, maka ketahui alimu bahawa nafi itu terhadap atas yang disembah dengan sebenar pada wakil, sebut dengan wakil. Maka tatkala itu makna kata kita tiada Tuhan melainkan Allah itu, terjemahan daripada la ilaha illallah, ternapi yang disembah dengan sebenar pada hakikat melainkan Allah. Sekali itu yang sebenar pada wakil, sekali itu yang sebenar pada hakikat, itu satu makna sahaja. Sama ada wakil, hakikat, ataupun satu lagi disebut nafsul amri, satu makna. Wakil, hakikat sebenar-benarlah. Nafsul amri, diri perkara. Hak diri perkara sungguhnya macam mana? Hak diri perkara sungguh, ada banyak Tuhan ke? Ada. Itu dia panggil apa? Nafsul amri, diri perkara. Diri perkara. Jadi kalau disebut kata diri perkara tu sebenar-benar lah. Itu hakikat, itu wakil, satu makna je. Nafsul amri pada nafsil amri, pada diri pekerjaan. Macam mana hak sebenar-benarnya? Memang tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah Ta'ala. Itu hak nafsul amri, ataupun wakil, ataupun hakikat. Di satu makna je. Tapi dalam kitab Faridah ni sekali
pada hakikat, sekali pada wakil. Dia ditukar-tukar ayat. Satu makna saja. Pertama, segala yang dinafikan ni, segala Tuhan yang disembah dengan sebenar pada wakil, yang lain daripada Allah, yang lain daripada itu dinafikan. Sebab Tuhan yang sebenar pada wakil, Tuhan yang sebenar pada hakikat, Tuhan yang sebenar pada nafsil amri hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Nak menafikan Tuhan yang sebenar pada wakil selain dia Allah. Bicara dah dahulu kan, nak nafi buat apa lagi? Tak ada. Kalau gitu kok nak cerita je lah. Sekarang nafi yang nak menafikan pada la ilaha illallah ni, nak menafikan Tuhan yang sebenar pada wakil selain dia Allah, dengan bahawa Tuhan yang sebenar hanyalah Allah Ta'ala. Kemudian timbul persoalan, nak menafikan, nak mentidakkan akan Tuhan yang sebenar selain Allah, yang memang tak ada pun. Nak menafikan, maknanya nak menceritakan bahawa Tuhan yang sebenar selain dia Allah tak ada. Hanya Allah jua Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tapi kita cerita gitulah juga. Nak menafikan Tuhan yang lain, nak menafikan Tuhan yang lain, orang akan persoal balik. Nak menafikan, nak mentidakkan Tuhan yang lain, Tuhan yang sebenar selain daripada Allah, ada ke tidak yang kamu nak mentidakkan tu? Memang tak ada. Mentidakkan yang tak ada. Dia panggil tahsilul hasil. Ada, nak menceritakan. Tuhan yang lain tak ada. Nak cerita je. Nak mentidakkan, tak juga. Sebab apa? Sebab memang tidak dah. Nak mentidakkan yang tak ada, jadi dua kali lah. Tak ada, ditidakkan hak tak ada. Dia panggil tahsilul hasil tu. Apa dia tahsilul hasil? Mentidakkan perkara yang tak ada. Dia panggil tahsilul hasil tu mustahil. Sebab sia-sia. Mentidakkan barang yang tidak, itu mustahil. Dia panggil tahsilul hasil. Mengadakan barang yang siap dah, sama juga mustahil. Tahsilul hasil. Tahsilul hasil. Bahasa Melayu tak ada dah. Tahsilul hasil dah. Ada? Kita dalam kitab ni biasa ni tahsilul hasil. Contohnya kudrah Allah, sifat kudrah Allah mengada. Sifat kudrah Allah mengada ni bertakluk kepada yang wajib. Tidak. Sebab yang wajib zat Allah tu ada sedia kala. Kalau kudrah mengadakan zat Allah yang ada sedia kala, tu tahsilul hasil, sia-sia, mustahil. Dan kudrah Allah bertakluk pada perkara mustahil. Mana perkara mustahil? Anak Allah, isteri Allah, perkara mustahil. Kudrah bertakluk ke tak? Kudrah bertakluk kerja dia mengada meniada. Lepas tu kudrah meniadakan anak Allah yang memang tiada, meniadakan isteri yang memang tiada. Ngaruk gitu. Tahsilul hasil. Tak ada faedah gitu, sia-sia. Jadi kudrah iradah tidak bertakluk pada yang wajib dan yang mustahil. Itu contoh ayat tahsilul hasil. Kalau gitu kudrah Allah meniadakan zat Allah. Zat Allah tidak terima tiada. Nak mengadakan macam mana? Lepas tu kudrah Allah mengadakan anak bagi Allah. Anak bagi Allah tak terima sama sekali nak ada. Nak mengada macam mana? Itu bukan mustahil. Dan Allah kuasa kan? Itu bukan mustahil. Kuasa tak kuasa, itu bukan mustahil. Itu bukan takluk kudrah Allah, perkara mustahil. Itu contoh ayat tahsilul hasil. Maknanya mengadakan barang yang sudah ada, meniadakan barang yang memang tiada. Itu tahsilul hasil. Dan sekarang ni Tuhan yang sebenar pada wakil, pada hakikat, yang selain daripada Allah memang tiada. Nak ditiadakan, nak menceritakan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar,
Melainkan Allah Ta'ala jua yang disembah dengan sebenar. Itu yang pertama. Yang kedua pula ni, dia mari kesimpulan ringkasan ni. Dan kedua, yang dinafikan dengan la ilaha illallah ni, yang kedua, barang yang pada zihin mukmin ni, pada otak mukmin, yang mentaswirkan, yang menggambarkan akan banyak yang disembah dengan sebenar, digambarkan. Kemudian dinafikan dengan la ilaha illallah. Nak bagi gambaran dalam kepala otak ni, zihin orang mukmin ni, zihin ni satu alat yang Tuhan jadikan di otak yang boleh menangkap, menangkap, menguasai, memahami. Tu zihin dipanggil. Alat yang Tuhan letak di otak, dengan alat tu dapat menangkap lah, dapat memahami. Tu zihin. Yang mana zihin yang ada pada otak seseorang ni, dia tak samalah kekuatan dia. Kalau zihin tu kekuatan dia kuat, dia nakak kuat juga. Ada nakak, tangkap apa ni? Tangkap apa yang disuruh, apa yang dicerita. Tapi kalaulah zihin tu lemah, nakak dia lambat, cerita ulang. Apa ulang pula? Tak sempat dia kata, tak sempat nak takak dia kata. Tak sempat nak faham lah makna dia. Sebab apa tu? Zihin dia lemah. Tu zihin. Satu alat yang Tuhan letak di otak untuk menangkap, untuk menguasai apa yang dicerita. Itu zihin. Ada ni. Tapi ini cerita asbab belakang ni. Zihin di otak manusia makhluk. Cepat faham, lambat faham, hak Tuhan belakang. Ini cerita asbab, tak ada salah. Kita cakap begitu, budak ni memang dia lain ni. Dalam hak adik-beradik dia, hak ni dia apa? Pikak. Panggil apa? Pikak tau. Pikak mana pelaju. Kereta pikak juga. Oh, pikak molek kereta ni. Kan gitu. Mana apa? Sekali nyuk, sekali tekan minyak, Allah. Tu. Orang kata pikak tau. Pikak. Bukan mikak ni. Mikak ni, mikak burung ke mikak orang ke tu. Kan kita cakap kan, ni dalam adik-beradik, ni dia memang laju sikit lah. Kalau adik-beradik, ni dia slow. Orang pun slow. Dia punya zihin pun slow, lambat. Dia kena berulang kali. Ada kelebihan, ada kekurangan, begitulah. Hak kelebihan ni, hak kuat nakak ni, hak laju ni, laju dia sampai ke lupa. Hak lambat, hak slow ni tak lagi mana, duduk tepi rumah. Ada ni. Mana kau nanti yang duduk menemani orang tua? Hak laju duduk jauh ke? Hak lambat hak duduk dekat? Adalah kelebihan kekurangan masing-masing. Dah dia pikak laju kan? Pada dia laju lah sampai ke lupa. Dah laju. Hak jenis slownya. Hak slow tu nyek apa slow tu? Apa? Hak slow panggil apa? Nyek slow kan apa? Orang jalan slow kat panggil benda? Bukan jalan nyek. Allah slownya dia berjalan. Nyek. Ke mana? Kita cakap mana? Slow kita nyek lah. Bukan nyek pijak tu bukan kan. Nyek tu pijak kan. Nyek kau sikit biar kemas tanah. Tu nyek pijak. Ni hak jalan slow ni. Allah slownya dia nyek dia jalan. Senyum pun dia. Dah dia jalan slow kan. Lepas tu dia jalan slow. Dia musim kapung tu jalan. Lepas tu nikah pun hak kapung tu juga. Yelah dia dah pergi jauh. Hak ni pergi jauh laju ni, dia pun jumpa jauh lah. Hak ni duk perlahan ni, duk main puisi kapung, nikah hak tepi kapung tu.
Nanti siapa hok akan khidmat pada orang tua sampai ke meninggal. Ni nak selu ni. Itu kelebihan dia. Tapi kita cakap gitulah. Hok ni otak dia laju, cerdik. Hok ni otak dia lambat sikit. Kita sandar pada otak. Itu asbab. Dia jadi cepat kerti, cepat pandai. Hok Tuhan buat belaka. Tuhan buat belaka. Jangan hok nampak lambat ni pada satu-satu perkara sebab dia tak minat. Pada satu perkara yang lain, dia jangan kalau dia hok pandai sekali. Sebab dia minat. Terkadang dia bukan dia tak cerdik, cuma dia kurang minat. Ada macam gitu kan? Betullah, itu semua ujian daripada Allah. Betul dia mak ayah, dia jangan winapok. Hati kita tak boleh nak kontrol hati. Siapa pun samalah. Hati tak boleh kontrol. Memang dia akan ada lebih. Hati-hati lebih kok ning. Lebih hati. Lepas tu kita tak boleh nak buat apa tu. Yang kita kena jaga bahagian zahir. Bahagian zahir kena jaga. Jangan winapok yang hati kita tu. Hak ni jangan winapok. Hak hati tak boleh nak buat apa. Biar wi sama. Nak wi sama. Hati tak boleh nak buat. Bila hati itu lebih rapat dengan hak mana-mana, begitulah. Hak tu tak boleh nak buat apa hati. Tapi hak zuhir kena jaga. Kena jaga. Sebab apa? Ada kelebihan belaka. Janji anak ni anak yang beriman, yang beramal soleh. Tu bekal kita belaka tu. Cerdik ilmu dunia ke, tak cerdik ilmu dunia ke, janji dia cerdik ilmu akhirat. Dia beriman, beramal soleh. Duk kampung pun masjid lah tempat dianya. Duk kampung pun masjid lah tempat dianya. Itu pahala. Hak ni nampak laju jauh duduk. Masjid hari Jumaat je. Masjid hari Jumaat je. Gitu je. Tapi dia ada kelebihan lain pula. Dia duit banyak, dia sedekah jariah banyak. Ada kelebihan tu pula. Gitulah. Tapi mana kita cakap ni, otak cerdik, otak tak cerdik, itu semua cakap asbab. Ini zihin ni panggil satu alat yang Tuhan jadikan dia otak yang boleh menangkap, memahami satu-satu perkara, itu zihin. Jadi sekarang ni sebelum kata la ilaha illallah, orang yang nak kata la ilaha illallah, dia kena datangkan pada zihin dia mentaswirkan, merupakan banyak yang disembah dengan sebenar, kemudian dinafikan dengan la ilaha illallah. Ini yang kedua. Tapi orang ini yelah, kadang-kadang takutlah kita nak winapok, nak mentaswirkan, nak merupakan, nak menggambarkan dalam zihin ni seolah-olah Tuhan yang sebenar banyak, kemudian dinafikan la ilaha illallah. Tak ada. Tuhan di sebenar, mereka hanya Allah. Hak banyak-banyak yang ditaswir, yang digambar tu bukan belaka. Itu yang kedua. Tapi yang mudahnya pertama, nak menceritakan bahawa tiada Tuhan disembah dengan sebenar melainkan Allah. Nak menafikan. Tapi kalau dipersoalkan balik, nak menafikan Tuhan yang disembah dengan sebenar yang banyak tu, nak menafikan macam mana? Sebab tak ada. Jadi bila disoalkan gitu, tidak menafikan, hanya nak mengikhbarkan, nak menceritakan dan mengiktikadkan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak cara yang mudah. Hak yang pertama tu. Hak yang kedua ni dia kena taswirkan di zihn orang mukmin. Di otak orang mukmin ni seolah-olahnya banyak Tuhan yang disembah dengan sebenar. Hak sungguh ni, adapun di zihn otak kita, makhluk tu, asbab tu, itu bukan Tuhan. Yang kita bicara melepaskan. Kalau bicara bab penyucian rohani, dia nak buang hak tu lah. Nak buang selain Allah tu. La ilaha illallah. Dia pun rembah di sebelah kiri, di hati. Sebelah kiri ni hati jasmani. Hati dia panggil hati jismaniyun ni. Hati yang berjisim.
Hak ni bahagian doktor lah, bahagian doktor hospital lah ni. Hak hati jismaniyun ni. Hak tu lah, hak ada hati dia rasa. Kan ada kan tu. Hati dipanggil hati jismaniyun. Qalbun jismaniyun. Satu lagi nya qalbun ruhaniyun. Tapi qalb ruhaniyun ni dia ada sangkut paut dengan ni. Hak stoko ni. Tapi macam mana? Tu serah kepada Allah. Tapi pada masa tahlil, la ilaha illallah. Illallah tu rembah mana? Rembah di ni. Rembah apa? Pada rembah. Rembah tu lah rembah barang. Oh, Allah letak kat molek barang tu, maduk rembah-rembah punah barang tu. Rembah dah. Ash, bukan ash dah. Rembah. Apa yang berrembah? Rembah. Ada apa? Rembah ni bukan campur, rembah. Jadi illallah. Ni belah kiri ni. Belah kiri ni. Nak buang apa? Nak buang selain Allah. Bukan Tuhan. Tapi asbab ni banyak. Tapi asbab duduk sini ni tak salah. Tak ada salah. Asbab duduk sini, asbab duduk sini. Di hati pun asbab, di mulut pun asbab, lalai, lupa daripada af'alullah. Ini sebuah syariat tak salah tu. Tu tak salah. Itu bergantung kepada kekuatan basirah mata hati masing-masing. Kekuatan basirah mata hati masing-masing. Tapi yang seumpama ni banyak lalai, lupa akan af'alullah. Maka timbul persoalan. Ada satu soalan baru lagi, satu soalan tu, ramai orang sekarang ni lupa akan Allah. Tidakkah menjadikan mereka tu jadi syirik kepada Allah, kufur kepada Allah sebab orang sekarang banyak lupa kepada Allah? Tidak. Orang banyak lupa kepada Allah ni orang yang tidak ada maqam kedudukan di sisi Allah. Bukan orang yang syirik, yang kufur, bukan. Tapi orang yang seumpama ni sangat mudah diperdaya oleh syaitan, dunia dan nafsu sendiri. Sebab hati banyak lalai. Macam mana nak menghilangkan kelalaian tu? Tu cerita bab amal wajib sunat. Tu cerita bab ketinggian. Itu cerita bab ketinggian lah. Tapi syirik dah. Kufur tidak. Tapi dah di sini ni makhluk semata-mata. Macam cerita minggu lepas lah. Mari kelah ni. Makhluk daripada awal lagi. Pergi start kereta panas enjin. Kalau dak start awal-awal enjin sejuk. Kena biar panas dulu. Start enjin je panas. Panas Allah buat. Kena. Lepas tu, mana driver? Driver apa? Nak menggerukkan kereta. Geruk kereta Allah buat. Allah, driver pula sakit perut. Tak ada mari dah lah pagi ni. Enjin kereta panas dah. Tiba-tiba driver serenda. Minta maaf lah makcik. Saya sakit perut makcik. Kecewa lah. Sebab apa? Gantung ke driver tu lah. Sebab gantung pada Allah. Ya Allah, driver sakit perut ni, ya Allah. Bismillah, lakah. Siapa surah pintu surah iman? Hak siapa makom lah. Siapa makom gitulah. Tapi kita jangan duk lakung lah. Bismillah, lakah depan rumah juga. Bismillah, lakah depan rumah juga. Bila nak sapa? Tak sapalah kita ni orang jauh dengan Tuhan. Tapi nak cerita macam mana hati? Memanglah bergantung pada makhluk. Syirik? Tidak. Itu hati orang awam. Itu hati orang awam. Jadi hak tahlil ratus puluh ribu tu nak buang tu lah. Illallah ni nak buang, nak ni. Nak melicinkan. Itu atas kurniaan. Itu cerita bab lapis kedua tu. Ni kita cerita bab syariat. Kita bab syariat. Hak nak mari di zihir ni Tuhan yang sebenar lah. Hak tadi tu seolah-olah lah. Lepas tu dia katakan banyak Tuhan. Tak begitu, maksudnya seolah-olah. Ni jangan salah pengajian pula. Akhirnya ditomoh orang ramai ni banyak Tuhan. Ustaz, orang sekarang ni banyak Tuhan, Ustaz. Yang kata gitu banyak Tuhan no.
Hak Tuhan ada kepala, ada belala, ada tangan, ada kaki. Kita orang Islam kan. Asyhadu an la ilaha illallah lah. Mana banyak Tuhannya. Lepas tu minta orang tu, minta orang ni. Tu asbab. Itu asbab. Banyak Tuhan dia kata. Salah gitu tu pemahaman dia. Dia tanya balik dah mocik. Apa-apa hal tak minta tolong dengan mocik dapur. Minta tolong mocik dapur. Dah bukan Tuhan gitu. Ya Allah nak air ya Allah. Ya Allah nak nasi ya Allah pun minta dengan mak haji dapur. Mak haji tu makhluk. Minta dengan makhluk jadi Tuhan. Senyap. Nak pergi ke mana-mana bukan minta Tuhan anak menantu. Ya anak menantu tak dakwi dah. Bawa kereta sendiri. Sebab apa? Tak jumpa jalan balik. Tak jumpa jalan balik. Ni sungguh ni. Dia kadang-kadang pilot ku pilot apa? Ku pilot. Pembantu tu. Pembantu tu sebelah. Jalan ni. Hak pilot ni dah tahu dah nak pergi mana. Ada kok gitu. Akhirnya anak menantu tak beri dah bawa kereta. Tak beri bawa kereta, balah pula dengan anak menantu. Jangan. Ni cerita yang tidak berkait dengan yang hidup dan yang mati. Ni cerita ni di bumi lahir ni. Balah anak menantu pula sebab anak menantu dia disembunyi kunci kereta. Akhirnya anak lari kereta. Tak boleh tinggal kereta. Apa? Dia pandai cari kunci duduk mana, dia bawa. Apa? Bahaya diri, bahaya orang. Bahaya diri, bahaya orang. Lepas tu macam mana? Minta tolong anak menantu. Dah tu bukan minta tolong makhluk. Banyak Tuhan. Senyap pula dia ni. Dia kata orang lain ni banyak Tuhan. Sebab minta tolong tu ada. Itu asbab. Itu syariah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tu apa kata dah? Bertolong menolong oleh kamu atas kebajikan dan ketakwaan. Ni tolong menolong atas kebajikan. Mak ayah nak gimana ni? Itu kebajikan lah tu. Tolong menolong. Badak ni. Terkadang minta tolong dengan makhluk ni jatuh hukum wajib. Kita nak semayang, terlantar, wajib minta tolong kepada anak-anak supaya bersihkan haji, wudukkan, tutupkan aurah. Tu wajib minta tolong lah. Itu syariah. Tapi kita ni minta tolong mana apa? Mulut minta tolong, hati gantung kepada asbab, dia panggil gantung ngonek. Tak apalah kita pakai waktu beristilah-istilah. Biarlah lah kata mana pun. Gantung ngonek. Ni ayat tunggu saya. Gantung ngonek apa? Gantung sungguh-sungguh. Tu gantung ngonek. Gantung sungguh-sungguh. Dengan bahawa apabila minta tolong tu tidak ditunaikan, kecewa sungguh-sungguh, terasa hati sungguh-sungguh, sebab kita gantung sungguh-sungguh ke dia buat gitu pula. Kan kecewa tu kan, sebab kita minta tolong dengan asbab, dengan makhluk, kita gantung ngonek, gantung sungguh-sungguh pada asbab. Dia gitu. Tu orang awam. Bukan makna dia mensyirikkan Allah, bukan. Itu kedudukan orang yang tidak ada maqam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada maqam pun tak apalah. Janji kita duduk maqam beriman dan beramal soleh. Akidah comel, kewajipan zahir batin ditunaikan, larangan zahir ditunaikan, larangan zahir batin ditinggalkan. Hubungan Allah jaga, hubungan dengan anak Adam pun jaga. Tu alhamdulillah. Boleh duduk kedudukan tu pun alhamdulillah dah. Sebesar-besar nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kitanya pada hakiki la haula wala quwata illa billah. Hak ni hak yang kedua ni dalam zihir mukmin tu kena taswir sungguh, kena buat mari rupa sungguh, banyak yang disembah dengan sebenar. Ini yang kedua. Maka salah satu dua inilah yang dinafikan kemudian. Maka salah satu dua inilah yang dinafikan. Kemudian maka diisbatkan Allah, arti diisbat, ditetapkan Allah ni, dihukumkan, diputuskan dengan bahawa Allah itu ada
dan ialah Tuhan yang sebenar. Allah ada dan ialah Tuhan yang sebenar, ialah Allah Tuhan yang sebenar. Jadi la ilaha, apa yang dinafikan? Yang pertama, Tuhan yang sebenar selain Allah. Yang kedua, Tuhan yang sebenar yang banyak yang ada di sisi mukmin. Dinafikan. Kemudian maka diisbatkan Allah, mana ditetapkan Allah. Mengapa diisbatkan? Artinya erti diisbatkan, dihukumkan, diputuskan dengan bahawa Allah itu ada dan ialah ya Allah Tuhan yang sebenar. Ini nak perincian berkaitan dengan nafi dan isbat. Dan wajib atas yang berkata, dan wajib atas yang berkata la ilaha illallah, wajib mulahazahkan, wajib mulahazahkan. Rumi tulis macam tak tahulah, itu bahasa Arab. Mulahazahkan. Dan wajib atas yang berkata la ilaha illallah, mulahazahkan bahawa senya Allah itu tiada dinafikan daripada mulanya. Mana mulahazah ni? Dia kena mari sila. Tu sebut lepas sila tu. Dia taswir pun kadang-kadang letak mana sila juga. Kena mulahazah. Kena datangkan ke dalam hati kita. Kena mulahazahkan bahawa senya Allah itu tiada dinafikan daripada mulanya. La ilaha tu, tiada Tuhan, tak masuk Allah situ. Tak masuk Allah situ. La ilaha illallah. La ilaha tu ketika dimenafikan tiada Tuhan ni, hak yang sebenar yang lain. Allah tak masuk situ. Kena mulahazah, kena mari gitu. Dalam hati kita wajib atas yang berkata la ilaha illallah, mulahazahkan bahawa Allah itu tiada dinafikan daripada mulanya. Bukan la ilaha, tiada Tuhan, Allah pun bukan Tuhan, illallah, malaikat Allah, ambil Allah semula. Dah. Pada masa kata la ilaha tu tak masuk Allah dah. Sebab tu kalau orang ni, orang yang beriman, dia mengucap la ilaha, habis apa? Masih dia nak mati ni. Orang je dia mengucap dia, la ilaha illallah, dia pun turut la ilaha, lepas tu senyap. Macam mana tu? Dia menafikan Tuhan, menafikan Tuhan yang lain. Allah tak masuk situ. Ni Allah tak masuk situ. Sebab itulah kita ni ada orang tua-tua ni, la ilah budak ni, la ilah budak ni. Apa dia la ilah tu? Dah cakap dengan orang tua ni, la ilah budak ni, la ilah. Apa la ilah? Dah. Apa ni? Dia tak ada orang sekarang. Ada dah. Kau nak marah kan? La ilah budak ni nak kena nyakit ni. La ilah. Apa dia la ilah? Tak ada Tuhan. Kau nak kira. Hak tadi dekat nak mati ditalkinkan, diajar dengan la ilaha illallah. Dia pun turut la ilaha, habis nampak. Macam mana ni? Dia menafikan Tuhan yang lain. La ilaha tu Allah tak masuk situ. Jadi orang duk cakap la ilah tu, dia bukan menafikan Allah, menafikan Tuhan yang lain. Tapi yang cakap gitulah uduh bunyi. Maduk la ilah budak ni. Keran ni tu tanya tu. Ke sekarang ni tak ada dah cakap. Tapi kalau bunyi tak sedap, tegur lah. Yang kita kata mung ni kafir dah, mung. Apa? La ilah tu tak ada Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Lepas tu mung dah kata illallah di sini dah.
Mana bukan maksud apa. Tak comel, kita tegur. Dia cakap gitu. Tapi kita dengan dia kata gitu, kita nak hukum. Mung ni tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan yang lain. Allah ni dah Allah. Kita pegang dari akidah kita, Allah jua Tuhan. Tapi comel ke cakap gitu? Tak comel lah. Tapi masa cakap gitu pun, tak comel juga. Tengah nak marah. Tak comel lah, tengah nak marah. La ilah budak ni. La ilah. Jangan. Lepas tu jangan dah ajar gitu. Kata macam mana? Astaghfirullah budak ni. Apa astaghfirullah? Kita lah tu cuar duk ajar ke dia. Lepas tu lah dia buat benda salah. Gitulah kalau tu nak orang. Astaghfirullah budak ni nak kena nyakit ni. Saat ni istighfar. Lepas tu nak kena nyakit pula. Nak kena nyakit lah. Buat salah kena hukum. Astaghfirullah lah. Ataupun la haula wala quwata illa billah budak ni. Masya Allah budak ni. Ada ni. Tapi Masya Allah pun dia cuma juga. Sebab Masya Allah ni barang yang Tuhan kendok. Tapi budak ni buat salah. Budak benda salah. Masya Allah kita tak sandar ke Tuhan benda salah. Oh Masya Allah budak ni rajin sungguh luar ibadat. Tu Masya Allah lah. Gitulah. Allah Masya Allah kamu ni sekarang bagusnya lah. Hak bagus tu Masya Allah. Hak tak bagus Astaghfirullah. Kenapa kau buat kerja seumpama ni? Kenapa kita istighfar? Itulah sebab kita cuak. Kalau benda buruk ni jangan duduk Masya Allah. Barang yang Tuhan kendak. Benda buruk tak boleh sandar kepada kendak Allah Ta'ala. Benda salah, benda-benda hak berdosa. Hak baik tu lah. Masya Allah, cerdik sungguhlah kamu ni. Masya Allah, keputusan kamu bagus sungguh. Tak apalah tu, waktu benda baik, benda molek. Masya Allah lah. Ke mana? Masya Allah. Markah apa rendah sekali ni. Tak comel, jangan sandar ke Tuhan lah. Sandar ke budak tu malah. Jadi maknanya kalau orang tu nak mati, dia ketika talqin la ilaha illallah tu dia hanya sempat sambut dengan la ilaha. Ada pernah berlaku gitu. Orang musyrik macam mana? Dia turut tapi la ilaha tu tak boleh nak sambung dah. Dia mati dah. Dia la ilaha pada masa kata la ilaha tu memang tidak termasuk Allah pada mula lagi. Pada mula lagi. Waktu tetap dah tu kita akan beriman. Tetap dah kita beriman tu. Artinya tiada masuk Allah Ta'ala itu dalam zihim perhimpunan segala Tuhan yang dinafikan itu. Dahulu daripada dinafikan. Jadi tak masuk dalam otak ni. Kita nak menafikan Tuhan di semua sebenar ni, memang daripada awal lagi Allah tak masuk situ. Daripada awal lagi. Dan tatkala dinafikan, maknanya sebelum dinafikan, tatkala dinafikan memang tak masuk Allah dalam perhimpunan la ilaha. Tiada Tuhan disembah dengan sebenar. Sebelum dinafikan, tatkala dinafikan tak masuk Allah. Kerana bahawasanya jika berniat ia seseorang bahawasa Allah Ta'ala itu masuk di dalam jumlah segala, jumlah ni perhimpunan, masuk dalam jumlah perhimpunan segala tu yang dinafikan. Jadi kafir ia, jadi ia kafir kalau dia berniat begitu. Tak ada lah nak berniat gitu. Tapi kenapa kita ni beritahu? Nak memperingatkan. Nak memperingatkan. Yang pastinya kalau orang yang beriman, mulut dia kata la ilaha illallah ke, mulut tak kata ke, memanglah Allah Ta'ala jua Tuhan. Allah Ta'ala jua Tuhan. Ada ni. Tambahan pula ketika la ilaha di hujung tu ada illallah kan. Diistisna, dikecualikan Allah. Bila dikecualikan Allah makna kecuali itu daripada sebelum lagi. Allah
Jua Tuhan, tak masuk Allah dalam tiada Tuhan. Ini jikalau ni kerana bahawa jika berniat ia yang berkata la ilaha illallah tu, bahawa Allah Ta'ala itu masuk di dalam jumlah mana perhimpunan segala Tuhan dinafikan. La ilaha, tiada Tuhan, tiada semua sebenar, Allah pun bukan juga, tak masuk Allah. Nescaya jadi ia kafir, memang kafir sungguhlah kalau dia berniat seumpama tu. Maka katanya illallah, artinya melainkan Allah itu qarinah, tanda atas bahawasanya yang dikehendaki oleh yang berkata la ilaha illallah tu pada permulaannya daripada bahawasanya Allah itu tiada masuk di dalam segala Tuhan yang dinafikan itu. Mana qarinah, tandaan la ilaha, Allah tak masuk, qarinahnya illallah tu lah. Itu qarinah dia. Dia kata la ilaha, tiba-tiba dia mati, tak sempat illallah. Dalam la ilaha tak masuk Allah, qarinahnya kalau sempat dia akan kata illallah, tapi dah dia mati dah, tak sempat nak sambung illallah. Jadi dengan kata illallah di hujung itulah menjadi qarinah, tandaan bahawa ketika seseorang berkata la ilaha illallah, memang Allah tak masuk di la ilaha tu. Qarinahnya, tandaan kerana di hujung ada illallah. Tapi diperingat lagi sini. Kena mulahazah di hati bahawa Allah tak termasuk dalam la ilaha illallah. Memang itulah hati orang-orang yang beriman. Mulut kata la ilallah ataupun tidak, itulah hati orang beriman. Allah jua Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tak mungkinlah orang beriman ni la ilaha, tiada Tuhan disembah dengan sebenar, Allah pun bukan juga. Dia niat gitu benar. Niat gitu benar ni di hati dia betul-betul ni. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah sebenar, Allah pun tiada juga. Lepas tu ilallah baru ambil semula. Buang perhabis dulu mana-mana Tuhan sebenar, Allah buang dulu. Lepas tu ilallah ambil semula. Tak boleh jadi kafir. Tapi tak ada lah orang mukmin yang seumpama tu. Ini perincian hak berkaitan dengan la ilaha illallah. Hak awal dahulunya la ilaha illallah istighna iftikar. La ilaha illallah mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Ini tauhid ni. La ilaha illallah kalimatut tauhid. Tauhid ni. Ni agama kita, agama tauhid. Apa dia tauhid? Ifradul ma'budi bila ibadah. Mana apa ni? Menunggalkan, mengesakan Tuhan disembah dengan ibadat. Kita ibadah hanya kepada Allah. Itu tauhid. Tak sembah kayu batu, tak sembah. Kita hanya sembah Allah Ta'ala jua. Ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha zatan wa sifatan wa af'ala, serta mengiktikadkan keesaan Allah dan membenarkan hati dengan keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat, keesaan Allah pada perbuatan. Ni tauhid. Kita menyembah Allah juga serta kita mengiktikadkan keesaan Allah. Keesaan Allah pada zat tetap orang mukmin. Hanya Allah jua zat Tuhan yang sebenar. Keesaan pada sifat itu orang mukmin. Yang nak kena ulanginya keesaan pada perbuatan. Dengan bahawa yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara yang berlaku walaupun sebesar zarah yang ianya bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala tu. Hak tauhid pada perbuatan. Ini la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Yang mana inilah selebih-lebih zikir. Man kana akhiru kalami la ilallah dakhal jannah. Siapa akhir kalam dia la ilaha illallah, nescaya masuk syurga. Sebab apa? Syarat syurga adalah tauhid, iman, akidah. Itu syarat syurga.
Dosa dia banyak, kena masuk neraka jahanam dahulu. Tapi akhirnya syurga. Akhirnya syurga. Faham tak ni? Mana orang yang akhir kalam dengan la ilaha illallah serta mengiktikadkan akan keesaan Allah, nasa masuk syurga. Memang dia la ilaha illallah, tapi masih hidup dia banyak buat dosa. Tu kena hisap lah. Dia ada hisap, ada mizan, ada syafaat Nabi. Ada syafaat Nabi pada masa itu. Hisap, ada mizan, ada syafaat. Banyak dosa juga mati tiang sirak. Maknanya sekarang timbangan dia memanglah berat kejahatan. Sahlah neraka tak? Meniti dulu. Meniti. Jatuhkan neraka. Tapi dah khala jannah. Akhirnya masuk syurga. Selepas daripada tempoh masa neraka, berdasar kepada dosa tu, dia akan ke syurga. Janji mati dalam tauhid. Akidah. Bukan hanya mulut la ilaha illallah. Tapi kalau mulut dia tak sempat nak ucap dengan la ilaha illallah, dia mati kemalangan, orang pun mari serta merta terpa kepada yang kemalangan ni. Aja la ilaha illallah, pakai tak ada dah. Tak sempat kata sekalipun, i'tiqad dia la ilaha illallah, syurga. Hati. Tapi kalau mulut kata la ilaha illallah, hati tidak mengiktikadkan akan la ilaha illallah, tidak ada faedah guna pun. Hak la ilaha illallah tadi tak ada guna. Hak Nabi kata man kana akhir kalamihi la ilaha illallah jannah ni, serta mengiktikadkan akan keesaan Allah. Nak penting ni, terutama sekali keesaan Allah pada perbuatan. Ni tauhid yang kita bicarakan berkaitan dengan kalimat tauhid, syahadah yang pertama la ilaha illallah. Kemudian ketahui olehmu pula bahawa mentauhidkan Allah dengan kalimah la ilaha illallah itu, manakah disebutkan atau disuratkan, takdirkan kemudian daripadanya akan Muhammadur Rasulullah. Jadi saya pernah sebut sebelum ni, tak ingat depan ni ada. Ialah terkadang kita hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena datangkan di hati kita akan Muhammadur Rasulullah. Dan memang tadi orang nak mati, kita hanya disunatkan talqin aja la ilaha illallah. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Jangan tengok dalam drama tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak drama tu kawan tu tak mati, esok drama lain ada pula. Lepas tu dia ajar gitu, bukan mati pun. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Maka kita kena ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Satu laginya selepas azan dan iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita hanya sunat jawab la ilaha illallah. Tuk bila pun hanya sunat kata la ilaha illallah. Masa bang dan masa iqamah, tuk bila hanya sunat kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Yang tukang jawab pun jawab la ilaha illallah. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Kena ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Lepas azan dan iqamah jawab la ilaha illallah. Lepas tu tidak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Yang sunatnya apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Barulah kita berdoa. Yang adanya apa? Selawat, salam atas Nabi ada. Lepas kita jawab azan, lepas kita jawab iqamah di akhir dengan la ilaha illallah, kan kita berdoa kan? Sebelum berdoa sunat selawat dulu. Biasanya ada akim. Ada akim lepas habis azan, you buat apa? Tapi selawat dia panjang. Jadi akim lepas habis azan ada yang selawat, barulah bunyi doa. Kena selawat dulu baru doa. Ni kita pergi tambah Muhammadur Rasulullah, tak sunat tambah.
Lepas tu kita pun berdoa. Selawat tak ada. Hak tak sunat dia kata, hak sunat dia tinggal. Hak orang suruh tak buat, hak tak suruh tu dia buat. Degil budak ni. Budak degil lah. Tak degil budak. Orang suruh dia tak buat, orang tak suruh dia buat. Degil tu. Hak sunatnya selawat. Malah kita pun berdoa. Tu tengok dia Hakim, tapi dia Hakim dia panjang. Selawat dia panjang sikit lah, kita pendek dah apa dah. Kita pendek dah apa dah. Sebab tu ada tempat-tempat, ada tempat Malaysia tak ada lah, ada tempat-tempat Tok Bilal Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia selawat di speaker. Dia selawat di speaker. Dia selawat dulu baru dia berdoa. Itu disebut sebagai bid'ah hasanah. Dan kitab fiqh Sami' Adillah tu, bid'ah yang baik. Jadi dia selawat di speaker biar orang dengar pakai selawat belaka. Sebab orang kita ramai tak selawat lah. Sebelum berdoa tak selawat ramai. Waktu Nabi suruh berdoa, suruh berselawat tu. Nabi suruh berselawat ke atasku. Bukan berdoa wasilah. Nabi suruh kita selawat atas aku dan berdoa wasilah kepada aku. Wa ba'ashul maqamal mahmud alladhi wa'atana. Hak wasilah tu lah. Kita minta wasilah tu kan. Minta wasilah kedudukan tinggi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta ke Nabi. Tapi Nabi suruh kita berselawat atas Nabi dulu, baru minta doa kepada Nabi. Doa azan, doa iqamah tu. Tapi ramai orang kita tak selawat Nabi suruh. Tiba-tiba ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Yang tak sunat tambah. Tak sunat tambah. Tok Bilal pun tak sunat tambah, tukang jawab pun tak sunat tambah. Tapi terkadang di speaker tu kita boleh bunyi Tok Bilal kata Muhammadur Rasulullah. Kita bunyi di speaker. Dia la ilaha illallah di bangkuat, kita bunyi di speaker. Muhammadur Rasulullah. Bunyi dia kata Muhammadur Rasulullah dengan perlahan, barulah bunyi dia berdoa secara perlahan. Ditambah Muhammadur Rasulullah, tidak disunatkan. Maka kena ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam.